memuliakan manusia dengan zikir. Kita lihat pada kata hikmah ini, akramaka bikaramatin salasa ja'alaka zakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan li jarayani zikrihi alaika wa ja'alaka madhkuran bihi idh haqqaqa nisbatuhu lidaika wa ja'alaka madhkuran indahu fatammama ni'matahu alaika. Maksudnya, Allah telah memuliakan engkau dengan 3 kehormatan, 3 kemuliaan. Yang pertamanya, kebesaran, menjadikan engkau berzikir kepadanya, padahal andaikan tidak ada kurnianya, nescaya tidak patut layak engkau berzikir kepadanya. Ini yang pertama ni. Yang kedua, dan menjadikan engkau terkenal dengan zikir itu kerana Allah sendiri menisbahkan zikir itu kepadamu. Dan yang ketiga, dan menjadikan engkau terkenal tersebut di sisi Allah, maka dengan demikian telah menyempurnakan, melengkapi nikmatnya kepadamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa li dzikrullahi akbar. Lalu dibaca ayat ni ketika di hujung khutbah Jumaat kan. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un. Firman Allah taala, demi sungguh zikir kepada Allah, zikir Allah kepada hamba itu yang lebih besar daripada zikir hamba terhadap Allah. Dan bagi hamba, berzikir kepada Allah itulah kemuliaan, kebesaran dan kekayaannya yang tidak ada lebih besar dari itu. Kenapa disebut ayat ni wala zikrullahi akbar? Demi sungguh zikir Allah kepada hamba itulah yang lebih besar daripada zikir hamba kepada Allah. Ya, maksud zikir ini ialah ingat kepada Allah. Ya. Jadi Allah Taala muliakan manusia dengan, bila mana manusia itu ingat pada Allah, maka dia akan mendapat kemuliaan. Bila dia ingat pada Allah, dia tidak akan melewatkan solat. Bila dia ingat pada Allah, dia tidak akan ambil benda haram. Jadi ya, bukanlah maksud khusus zikir tersebut pegang tasbih subhanallah subhanallah, itu zikir lidah. Maksud zikir ini yang apa yang dimafhumkan yang kedakinya al-muradu bihi al-zikrullah, yakni sentiasa ingat. Ya, ingat pada Allah dalam setiap keadaan. Kan? Dalam setiap keadaan kita. Seperti mana surah Ali Imran tersebut. Kan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maksudnya orang yang sentiasa ingat kepada Allah dalam keadaan dia berdiri, duduk, dia baring, semua dia ingat Allah. Ini yang dia nak masukkan dengan apa yang disebutkan oleh pengarang ini. Jadinya dalam ayat disebut, ya, Allah Ta'ala ingat kepada kita lebih besar daripada kita ingat kepada Allah. Kenapa ya? Bayangkan tuan-tuan, ya, kita jumpa dengan raja lah, katakan contoh yang mudah pun lah. Dia jumpa dengan seorang raja, ya. Maka dia tengok kita, awak nama sekian ni. Apa perasaan kita? Ya, kembang tu dah mesti dah lah, dia cakap lah. Ya, di hadapan orang semua, ya, haji duduk dengan salam-salam lepas main Jumaat, main salam-salam dengan kita. Awak yang nama Ahmad tu ya. Apa perasaan kita ketika tu? Kita memang dah kenal raja tu dah. Memang tak ada hal lah. Kita memang dah kenal dia lah. Tapi bila dikenal pada kita tu, kenapa dia tak sebut yang lain? Nama imam dia tak sebut, nama kita dia sebut. Kan? Maksudnya istimewanya kita tu lah. Dia boleh ingat pada kita tu. Ya? Itu yang kata tadi ni. Allah Ta'ala ingat pada kita lebih besar daripada kita ingat pada dia.
Sebab kita memang ingat pada dia pun. Ya. Allah Ta'ala tak ingat pada kita. Ingat. Ya. Tetapinya sekiranya kita melupakan dia pun lupalah. Ya. Dia pun lupalah. Ya, tanya susah baru cari aku kan. Senang lupa, jadi lupalah. Ni, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, Allah berfirman, bermaksud aku selalu ni ada kursi tuan-tuan. Dalam kitab ada kursi dah sebut yang ni. Aku selalu mengikuti persangkaan hamba-Ku. Allah Ta'ala mengikut pada apa yang kita sangkakan kepadanya. Dan aku selalu berdampinginya selama ia berzikir kepadamu. Bagaimana dia ingat padaku, aku akan dekat dengan dia. Jika dia zikir padaku dalam hatinya, dia ingat aku dalam hatinya, aku ingat padanya dalam zatku. Jadi sebab tu saya cakap tadi, maksud zikir sini ialah ingat. Sebab apa? Aku ingat padanya dalam zatku. Maksud zikir ni ingat. Ya. Jadi kalau kita sebut zikir lidah, kita hanya buat dalam keadaan tertentu je, lepas sembahyang, duduk saja-saja tak. Tapi bila kita zikir dalam bentuk kita ingat Allah sentiasa, ketika kita bekerja, ketika kita nak tidur, ketika kita nak bersukan, ketika kita ambil anak sekolah, ketika semua ingat pada Allah. Ni yang maksudnya ni. Jadi bila dalam keadaan itu kita semua ingat pada Allah, maka Allah ingat kita. Dan bila zikir, ingat kepadaku di muka umum, aku ingati dia dalam umum yang lebih baik dari golongannya. Yakni Allah Ta'ala sebut nama kita di hadapan para malaikat. Ya. Dan bila ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Sejengkal, sehasta. Allah Ta'ala lebih dekat. Maksudnya, kalau kita ingat pada Allah, Allah Ta'ala lebih ingat pada kita. Dan bila dia mendekat padaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Dan bila ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Maksudnya Allah Ta'ala lebih. Dalam bab hamba ingat pada dia akan berlebih. Sebab tu kenapa kita buat amalan sikit, semua digandakan dengan 10. Buat jahat dapat 1. Buat baik 10 diganda. Itu bulan biasa. Masuk bulan Ramadan lagi lebih. Ya. Sebab Allah tu Maha Pemurah. Susahnya Allah Ta'ala ni nak mengazab manusia ni. Ya. Firman Allah SWT, fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kamu kepadaku, nescaya aku Allah berzikir kepadamu. Engkau ingat pada aku, maka aku akan ingat pada kamu. Kemudian yang hikmah yang ke-270, Rabbu umrin ittasa'at amaduhu wa qallas amdaluhu wa rubba umrin qalilatin amaduhu kathiratin amdaduhu. Maksudnya ada kalanya usia itu lanjut, panjang masanya, tetapi sedikit manfaatnya. Ni kita tak nak macam ni. Umur panjang tapi tak ada manfaat. Ya, umur panjang, duduk berjalan pakai seluar pendek lagi. Kemudian sibuk nak karaoke lagi. Kan? Jam. Dah tarik lagu pun tak lepas. Tarik lagu awi. Kan? Pitching tinggi tu. Ingat nak ambil Jeffrey Dean ke Ramli ke, yang lagu sedang-sedang ni tak. Dia tarik lagu awi. Kan? Pitching tinggi tu. Pecah orang. Ya. Jadi itulah. Ada kalanya usia itu lanjut, panjang masanya, tetapi sedikit manfaatnya. Dan ada kalanya umur itu pendek, singkat masanya, tetapi banyak besar manfaatnya. Ingat Imam Nawawi tak buat kitab yang kita pakai sampai hari ini. Kan baik kitab hadis 40 Imam Nawawi tu ada Shalihin ke apa benda lagi. Imam Nawawi mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Ya. Umur tak ada panjang sangat pun. Kalau ikutkan tak sebab pencen lah. Tak sampai 55 pun kan. Kalau sekarang pencen wajib 60 kan. Ya, tak sampai. Tapinya sampai hari ni kita pakai kitab dia. Imam Bukhari tu. Tak sampai umur pun tak sampai pencen. Ya, pencen pilihan pun tak sempat. Tapi kitab dia insya-Allah lah kot sampai kiamat lah kot kita mau guna. Sahih Muslim, Sahih Bukhari ni semua. Umur tak panjang mana. Ya, tapinya manfaatnya sampai hari ni.
Itu yang kita nak tu lah. Ya, maksudnya kita memberi manfaat pada orang lah. Ya. Yakni kurnia yang didapatnya dari Allah. Banyak. Maksudnya dia walaupun umurnya singkat, pendek je, tapi dia banyak beri manfaat pada orang. Ya. Umar bin Abdul Aziz, dia perintah tak lama pun, 22 tahun lebih lah, 2 tahun lebih ni. Tetapi pemerintahan disebut sampai hari ini. Kan disebut contoh pemerintahan yang baik ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kisah Umar bin Abdul Aziz tak. Padahal 2 tahun je dia perintah. Bukan berpuluh tahun pun, tapi disebutnya tu, ya. Sebab apa? Sebab walaupun dia pemerintahan tak lama tapi memberi kesan. Kan zaman Umar bin Abdul Aziz ini zaman yang mana tak ada orang yang layak terima zakat. Semua orang senang. Dalam hadis kita baca dalam kitab Kiamat tu disebut, ya, bila mana semua orang senang kan, rupanya benda tu dah pernah berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya dia ni pemerintah, dia nak menyenangkan rakyatnya, hingga rakyat dia ni sampai tak layak untuk menerima zakat. Bila ada orang bawa duit nak bayar zakat, nak bagi pada seorang, dulu dia dapat dah zakat, okey ni kot nak bagi pada dia, dia pun minta maaf. Minta maaf encik, kenapa? Encik nak apa saya nak bagi zakat ke? Minta maaf encik, saya tak layak terima zakat. Saya dah melepasi asnaf. Maksudnya senang, ya. Dia dah senang dah, bukan orang miskin lagi dah. Dia dah melepasi asnaf, minta maaf. Bagi cari orang lain. Cari orang lain pun tak ada. Kan? Pernah berlaku dah benda tu. Dan insya-Allah akan berlaku lagi lah, kan? Maksudnya bukan benda tu bukan teori. Yang Allah sebut tu bukan teori lah, kan? Bukannya orang kata sembang kosong, dah berlaku dah. Dan insya-Allah akan berlaku lagi lah. Kemudian hikmah yang ke-271. Man burika lahu fi umrihi adraka fi yasirin minaz zamani minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairi al-ibarati wa la talhaquhu al-isyaratu. Maksudnya siapa yang diberi berkat umur usianya, maka dapat mencapai dalam masa yang singkat dari kurnia Allah Ta'ala yang tidak dapat dihitung oleh kata-kata dan tidak dapat dikejar oleh isyarat, yakni tidak terhitung dan tidak terbatas. Usia, umur yang berkat itu ialah jika Allah memberi kesedaran terhadap seseorang untuk mempergunakan kesempatan yang ada padanya untuk amal kebaikan. Sebab ada kalanya amal kebaikan jika tepat pada sasarannya dapat mencapai apa yang tidak tercapai dalam 1000 bulan. Maksudnya itu ialah amal yang kita buat ini ditakdirkan kita beramal dalam bulan Ramadan, bertemu pula dengan Lailatul Qadar. Makanya amalan kita tu orang kata dapat bonus lah tak? Dapat bonus lah. Maka itu yang dikendaki tu. Kemudiannya Rasulullah SAW bersabda, amal kebaikan al-birru itu menambah umur. Maksudnya kalau kita buat kebaikan, umur kita akan bertambah. Maksud bertambah ini bukanlah setiap kali buat kebaikan dapat tambah 10 tahun, 10 tahun, setahun tak. Sampai umur 120 tahun tak mati lagi tu. Kan, buat baik kan. Haji tak mati-mati lagi, entah. Saya buat baik kot, kan. Ya, bukan macam tu. Maksudnya umur yang menambah ini ialah kebaikan yang dalam umur itu bermanfaat. Umur dia tak kosong, kan? Seorang yang diberi satu buni kosong untuk dia kutip berah-berah, ambil semua tak. Makanya dia kutip-kutip dapat lah. Macam ambil getah lah katakan, kan, bola lantung tu, susu getah tu, kutip, tong tu punya besar tu, kan. Tapi bila nak kutip dapatlah separuh. Tapi ada lagi. Tapi orang yang mana dia buat kebaikan, umurnya ni bertambah, maksudnya tong yang sama tapi penuh. Setiap kali buat dalam kutip penuh. Itu yang kita nak. Bukan pergi tong besar tapi dah dapat disingkar. Ni. Maksudnya bila mana kita buat kebaikan, umur kita bertambah itu ialah dipenuhi dengan penuh keberkatan.
kita punya amalan kita tak sia-sia. Kita isikan dengan benda yang baik-baik. Orang kata apa? Kita memanfaatkan umur kita. Itu yang maksudnya. Ya. Bukan bertambah masanya, tetapi ingat waktu sebut tadi tak? Bukan bertambah masa tak, bukanlah umur naik 100 tahun, 200 tahun tak. Tetapi kebesaran hasil yang diperolehi pada usia itu. Abdul Abbas Al-Marsi berkata, Alhamdulillah, waktu-waktu kami semuanya berupa Lailatul Qadri. Masya Allah. Ya? Biar anda macam tu. Maksudnya Lailatul Qadr. Kenapa dia sebut? Waktu-waktu kami semuanya berupa Lailatul Qadar. Maksudnya kita kan 10 malam terakhir tu, kita punya pecut lain macam tak? Hari pertama ke hari yang ke-20, bisa-bisa je lah. Tak? Mari tarawih, lepas tu tadarus kan, lepas tu balik rumah kejap, relax, tengok TV kejap, lepas tidur kan, sahur kan, ya, tahajud jugalah buat 2 rakaat. Tapi bila 10 malam terakhir ni, sebab nak dapatkan tu kadar tu lain macam. Kan? Pukul 3 pagi dah bangun. Ya, dah 3 pagi dah bangun, dengar pula surah masjid ada buat qiyamul lail, pergi qiyamul lail. Duduk situ beribadah apa semua, dah menajat ke pukul 10 malam terakhir tak. Ini yang disebut Abdul Abbas Al-Marsi. Ya, waktu-waktu kami ni bukan tunggu Ramadan, setiap waktu dia beramal. Yakni semua waktu-waktu itu diisi penuh dengan kelakuan dan amal yang sangat berguna. Ya. Kemudian hikmah yang ke-272. Al-khudlanu kullun al-khudlani an tatafarraga minasyawagili thumma la tatawajjahu ilaihi wa taqilla awaiquka thumma la tarhalu ilaihi. Maksudnya kekecewaan yang serendah-rendah kekecewaan ialah jika kosong dari segala kesibukan kerja, tetapi kemudian tidak menghadap kepada Allah, ataupun sedikit rintangan kemudian tidak pergi kepada Allah. Yang pertamanya, orang yang kecewa, yang paling kecewanya bila mana dia ada masa dia untuk dia beribadat, ada masa dia untuk beribadat, tapi dia tak gunakan ruang waktu tu. Sempat je balik kerja tadi, sempat je nak datang surau, sempat datang masjid, sempat. Tapi tak saja tak. Haji malas buat, orang tak buat ke bawah balok, tak tahu yang maghrib dah masuk, pun relax je, pukul 8 kan baru nak mandi. Ni isyak nak masuk dah 8, 10, 8, 11 hari tak. Dia pun nak mandi ni lah, lagi. Saja duduk reka macam tu. Malangkan janji kawan, pukul 10. Jumpa kedai janda mana, tak tahu lah nak ngerti tak. Ada je waktu. Mana? Ada je waktu lah. Malam minggu tu ada waktu kawan ajak pergi sana pergi sini kan. Pergi karaoke kan sempat. Tapi bila tanya ibadah ni dia jadi rugilah sangat orang macam ni. Sedangkan dia tahu dia ada masa, tapi dia hati dia rasa mana orang macam ni yang tuan-tuan kita nak kena ketuk ni. Orang macam ni kita jumpa dia nak senyum, bagi salam, tak pergi macam tu. Ataupun kita keluar dari rumah kita tadi tak. Kita keluar dari beberapa rumah kita lintas. Daripada rumah kita keluar tadi, beberapa rumah kita lintas. Setiap rumah tu kita doakan seorang-seorang. Ya Allah, kalau pergi kan sebut nama dia ni, sebut nama ni, sebut nama, sebut. Seorang-seorang. Allah Ta'ala tak bagi itu jam. Mungkin Allah Ta'ala bagi minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun akan datang. Lepas hari 16 mungkin, tak tahulah. Kan? Tapi yang pasti insya-Allah bagi. Ya, doa je. Tak rugi pun tuan-tuan. Buanglah sangka buruk ni, buanglah, tak payah. Kita jangan duk ambil benda macam ni. Walaupun kita terang depan mata kita tu memang betul. Dia nampak kita tengok pelangsi kan. Kita pergi surau takut kita panggil dia kan. Nampak ni terang, nampak tempat lampu tu buka dalam. Nampak. Tak apa, sangka baik. Doa je. Setiap kali kita melintas nak pergi ke surau, setiap rumah kita lalu tu kan, doakan untuk dia. Bagi dia peluang untuk dia datang. Bukan dia tak mau datang, dia nak datang. Tapi bila tak dijemput, tak diketuk lah, tak dibuka kan. Jadi dia pun rasa macam aku ni bukan orang surau. Jadi memang minded orang macam tu tuan. Sebab saya cerita ni untuk orang awam. Kalau ustaz-ustaz senang ya, pulas telinga je lah. Kau tak faham, kau dah belajar agama kan, marilah. Senang lah, pulas telinga. Tapi untuk orang awam dia macam tu. Jadi selalu lah, relax lah kan. Doakan untuk dia, tarik dia pelan-pelan kan. Kalau orang jenis orang belajar agama tak ada masalah. Tunggu tembak kan. Sebab dia faham, kita kena sentak sikit, dah kena hentak pergi, bagi tolong pergi sudah kan. Kena ketuk sikit. Untuk orang awam kita santai macam tu je lah. Rugi.
Ya, tengok disebut kekecewaan yang serendah-rendah kekecewaan ialah jika kosong dari segala kesibukan kerja tetapi kemudian tidak menghadap Allah. Ada je peluang tu datang tapi sengaja tak pun datang. Ataupun sedikit rintangan kemudian tak pergi pada Allah. Dia pernah kecewa. Sebab dulu aku doa pada Allah tak makbul ke pun. Time tu aku perlu nak pakai tu. Allah tak makbul, malas aku nak. Aku bukan nak ni lah. Ataupun dia pernah datang dulu, ada orang perli dia. Kan? Oi, dah tengah susah baru nampak kan tangga surau kan. Baru nampak pintu surau dulu tak nampak kan. Kawan tu gurau kan. Yang kawan tu pun gurau rasa lah pula. Tunggu dia masuk dulu. Tunggu dia dah biasa mari surau, dah biasa datang. Itu jam baru nak bagi tak. Ini kawan tu baru nak berjinak-jinak kan, dah kena perli, dah kena sindir tak, kena ni. Jadi kawan tu pun ya malas aku kan. Jadi dia gitu kan, ajak mari dulu kan. Siapa yang cukup mendapat kesempatan untuk taqarrub, mendekat pada Allah, lalu tidak dipergunakannya, maka yang demikian itu satu kekecewaan dan kehinaan yang tidak ada bandingnya. Sebab tiap detik bagi anak Adam dapat dipergunakan untuk menebus dosa dan segera masuk syurga. Kerana itu bila kesempatan itu disia-siakan hingga akhirnya masuk ke dalam jurang neraka, maka itulah contoh kehinaan dan kekecewaan yang sangat rendah. Betul Rasulullah buat perumpamaan. Orang yang menjaga solat 5 waktu, terutamanya solat berjemaah lah, ibarat dia ni mandi di hadapan rumah dia ada sebatang sungai yang jernih. Setiap kali dia nak bersolat, dia akan mandi dulu. Maksudnya kalau sehari 5 kali dia mandi, agak bersih tak bersih badan dia tu kan. Macam tu lah ibarat solat. Kita solat zuhur, antara zuhur dengan asar tadi kita ada buat dosa-dosa kecil kan. Ada buat dosa kecil. Kita sembahyang asar, habis dosa waktu zuhur tadi. Antara asar dengan maghrib ada buat juga dosa-dosa kecil. Solat maghrib hilang lah. Jadi bila masa nak ada dosa kan? Bila masa nak ada dosa kalau sentiasa menjaga solat? Dia ada buat dosa besar, dia bertaubat, habis. Jadi bila masa nak masuk nak ada dosanya? Kalau ikut logiknya memang susah. Ya, orang mukmin lah, orang yang beriman nak masuk neraka susah. Sebab yang tu. Tetapi bila mana dia ni, ya, orang kata sentiasa berdosa je, memang habis, memang ada kota tu. Tapi yang tu apa dia kan buat lagi kadang-kadang tak sempat taubat, kadang tak sempat tu. Sebab dosa kecil bila kita buat secara istiqamah, secara konsisten, dia akan terimpul menjadi dosa besar kan. Kalau hati kita ni tak, dia 3 hari tak dengar ayat Quran, 3 hari tak dengar benda-benda yang baik tentang ingatan agama kan, maka dia akan ada satu titik hitam dalam hati kita, kecil sikit lah. Esok tak dengar lagi, mari lagi. Jadi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi dosa kecil bila dia kumpul lama-lama jadi dosa besar. Dari dosa besar dia tak taubat pula tu. Adalah peluang. Firman Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa siqala. Berjuanglah kamu baik dalam keadaan ringan atau berat. Ya, jangan kita kecewa bila kita doa-doa tak dapat. Sebab yang pasti Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janjinya. Udu'uni astajib lakum. Allah Ta'ala hari ini Allah akan simpan dia di sana. Di sana confirm dapat. Sekiranya kita redha. Kita tak dapat, sedangkan kita betul-betul berhajat tapi tak dapat. Makanya ya Allah akan simpan di sana redha. Dengan penting kita redha. Sebab yang tahu perjalanan hidup kita ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Jadi Allah Ta'ala simpan. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Rasulullah tahu ke tahun ke-13 tu Allah Ta'ala nak suruh Rasulullah pergi berhijrah? Rasulullah tak tahu. Rasulullah tahu ke Allah Ta'ala kena ambil Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib dalam tempoh yang singkat? Tak tahu. Ya, Rasulullah tahu ke yang Rasulullah akan dibaling batu, dihina ketika berdakwah di Taif? Tak tahu. Rasulullah follow je. Ya. Kalau tidak, takkan sahabat ketika mana dakwah Islam 6 tahun ke bawah, sahabat jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kita ni dah teruk dah Rasulullah. Sahabat-sahabat kita dah dibunuh, ada yang didera, yang cacat.
kekal fizikal, yang gila ada, yang mati ada tak. Macam-macam sahabat yang kena 4 batu Bilal bin Rabah, yang kena bunuh satu keluarga Ammar bin Yasir. Oh ya Allah, doalah pada Allah, ya Rasulullah, teruk dah kita ni yang kena macam-macam. Yang Rasulullah cakap berapa lama kita kena, kurang 6 tahun pun kan. Sedangkan umat-umat terdahulu lagi teruk kena pada kita. Kalau kita baca kisah Ashabul Ukhdud, digali parit tu, satu negeri kena campak soalan. Siapa yang beriman semua kena, semua kena campak masuk dalam parit ni. Tak payah cakap banyak kan. Umat pada dahulu ni macam-macam kena. Kalau zaman Namrud, zaman Fir'aun, tapi mereka tak ada buat macam tu pun. Aku malu nak minta pada Allah dalam keadaan kita ni baru, orang kata baru je nak tumbuh akal, baru je nak ni, kau dah minta dah ni kan. Tak ada tempat apa-apa lagi. Tu dah kata berkat sabarnya Nabi SAW itu, ya, 13 tahun Rasulullah sabar, redha, follow je apa yang Tuhan suruh, Rasulullah buat je. 13 tahun Rasulullah berhijrah ke Madinah, dapat 10 negara Islam yang pertama yang ditubuhkan. Kemudian dah dapat negara pula tu, tahun ke-8 Allah Ta'ala hadiahkan apa lagi? Mekah. Rasulullah dapat menakluki Mekah, masuk kota Mekah, ya, dah lah masuk kota Mekah, tak payah kempen lagi dah, tak payah dapat poster lagi dah, tak payah nak berasa, tak payah. Sebab iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, jika mana datang pada Allah Taala ni, pertolongan daripada Allah SWT ni, maka kau akan tengok orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Tak payah nak kempen dah, itu jam jenuh isi borang lah. Itu jenuh borang 50 lebih lah. Itu borang tinggi macam ni. Hari tak payah, borang tak cukup, kena putus stik lagi. Contohlah tak, berbondong-bondong berkat kesabaran 13 tahun Nabi. Ya, kalau Nabi dah surrender dah, ya Allah, malah aku orang yang menentang aku pula pak dara kau orang lain. Nak berkawan lain pak dara belah-belah ni yang kena. Jadi hilanglah nak dia ni semangat. Yang menentang Rasulullah kaum dia sendiri. Tapi apa Rasulullah buat? Kan? Allah Ta'ala hadiahkan Madinah pada Rasulullah, kan? Dan mana dalam Madinah ni dulu dikuasai oleh orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Kan? Disebabkan orang-orang Yahudi ni melanggar apa yang telah disetiakan, maka dihalau keluar. Dalam bumi Madinah 100% orang Islam, Mekah 100% orang Islam. 13 tahun je pun, berbanding dengan kalau para Nabi lain beratus tahun mereka berdakwah. Sabar sekejap, kita pun sama kan tuan. Kadang-kadang kau tahu dia kena uji kan, Allah dah tak sabar tak. Nabi Ayub alaihissalam, ya, kena uji dengan Allah, sakit. Isteri dia jumpa dia, kan, wahai suami aku, kau kan Nabi, mintalah pada Allah sembuhkan sakit kau dah teruk sangat ni. Padahal yang sakit tu Nabi Ayub, bukan orang rumah dia sakit. Tapi orang rumah tak sanggup nak tengok suami sakit macam ni. Engkau kan Nabi, mintalah pada Allah sembuhkan kau sakit engkau. Nabi Ayub tanya pada isteri dia, berapa lama dah aku sakit? Ada 18 tahun. 18 tahun aku sakit ya. Tak, dah masuk you dah pun. Berapa lama kita hidup senang? Kita kaya, hak aman damai, anak-anak ramai, rumah tanah semua ada, berapa lama? 80 tahun. Lepas tu aku baru sakit 18 tahun. Kita dah senang 80 tahun. Ya, aku nak suruh aku minta pada Allah. Tak malu. Baru kena uji 18 tahun, suku pun tak sampai lagi. Separuh daripada 80, 40. Separuh daripada 40, 20. 20 tahun pun tak masuk lagi. Suku pun tak masuk lagi. Kau tak suruh minta pada Allah, tak malu. Tak? Kan? Sampai macam tu tak? Lepas tu kata kesabaran tu. Sebab kita tak tahu bila Allah nak bagi, minta. Tak ada masalah tu kata. Datang dia doakan je. Kan? Yang menentukan nak bagi Allah Ta'ala, bukan kita. Kita kerja kita minta. Dapat bila, tunggu je lah, sabar. Kalau kita sabar dan redha, confirm akhirat akan dapat lebih. Jangan bimbang lah. Lain ayat, tiadalah kami menjadikan manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadat. Sebab ibadat itulah amal manusia yang utama dan terbaik dunia akhirat. Dan dengan itu manusia dapat mencapai bahagia dunia akhirat. Kemudian hikmah yang ke-273, al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil al-aghyari. Fikir itu ialah jalannya perasaan hati di dalam lapangan makhluk, benda-benda alam ini. Berfikir
Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan-ciptaan Allah dan jangan kamu fikir tentang zat sifat Allah Ta'ala tu. Cuba nak menzahirkan bagaimana rupa zat Allah, tak payahlah. Peningnya. Berfikir yang dianjurkan Allah kepada makhluknya ialah memperhatikan kebesaran, kekuasaan Allah yang telah dijelmakan kepada makhluk yang dijadikan di alam ini. Rasulullah SAW melihat satu kaum, maka ditanya, mengapakah kamu? Jawab mereka, kami sedang memikirkan zat Allah. Kami sedang memikirkan zat Allah. Allah tu kan ada tangan. Macam mana tangan Allah? Allah tu kan maha melihat. Allah tu kan maha mendengar. Macam mana Allah mendengar? Macam tu. Tak. Kita yang tak tahu satu benda, kita duk fikir. Kita tak ada ilmu tu pun. Dia dah ada ilmu, tapi duk fikir dengan benda tu kan. Jadi tu jadi pening kan. Jawab mereka ni. Jawab mereka, kami sedang memikirkan zat Allah. Maka sabda Nabi, berfikirlah, perhatikanlah makhluk Allah. Tu saya kata, dan jangan memikirkan zat Allah. Maka sungguh kamu tidak dapat mencapainya, menjangkaunya atau membatasi kebesarannya. Peganglah yang tuan anak. Lepas tu saya memang nak berjauh diri dalam bab-bab nak bincang isu akidah tentang ayat-ayat sifat. Saya malas. Kau nak bincang, kau bincang, tak apalah. Kau nak kata aku bodoh pun tak apalah, aku malas nak campur lah. Buat bergaduh kan. Yang aliran ni dia akan pertahankan aliran dia, yang aliran ini dia akan pertahankan aliran dia tak. Sebab tak payahlah aku pun nak cakap, sebab benda ni takut kita punya iman pun sudah goyang, sudah goncang lah. Serahlah pihak. Ya, itu yang kata tadi. Sebab apa? Sebab kita orang awam belajar tentang sifat Allah, zat Allah, tangan Allah tak. Jadinya kita pun tidak ada persiapan ilmu tentang tu tak. Tapi cukuplah seperti mana Allah berfirman dalam soal Ghasyiyah kan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah dah suruh dah pun. Tak payah tengok pada aku. Kau tengok ciptaan-ciptaan aku. Kau tengok unta, kau tengok langit tanpa tiang, kau tengok gunung ganang tanpa paku apa semua, tengok pasak bumi. Kau tengok pada langit yang sutihat, yang dihamparkan. Itu kau fikir. Di situ bila kau fikir, kau akan nampak kebesaran Allah. Bila kita fikir tentang ciptaan Allah, kita akan nampak kebesaran Allah. Misalnya kita dah tentu minggu lepas tu yang pasal Megan Birah tu. Megan Birah yang TikTokers tu, yang buka Quran kan. Minggu lepas tak? Kuliah minggu lepas kan. Dia buat apa tuan? Dia tak pernah ikut kuliah tafsir pun tak tahu Islam pun dia tak tahu benda. Tapi bila dia buka Quran, dia kaji Quran, dia baca Quran, kita dah pasal embrio tu cakap tadi tu. Bagaimana manusia dijadikan secara tingkatan. Dia pun pelik. Macam mana manusia ada tingkatan pula ni? Tengok surah Al-Hajj, surah ayat yang kelima. Dia baca, manusia ni asal kejadian ni pada tanah, kemudian dari tanah jadi pada air mani ni jadi darah tu jadi jadi kepada dia daging dari tulang jadi daging, kemudian dia keluar sebagai manusia, kemudian dia hidup, kemudian dia mati. Dia fikir, dia nampak kebesaran Allah. Bukan dia tengok benda-benda zat Allah, nampak Allah Ta'ala, tak nampak. Dia tengok itu, dia fikir, hebat betul the creators ni, pencipta ni begitu hebat. Tak ada pencipta yang boleh hebat macam ni. Itu lala 2 minggu je tuan. 2 minggu je baca Quran masuk Islam. Kita 2 tahun baca Quran, orang lagi daripada Islam. Sebab kita rasa pandai sangat lah. Semua orang tak betul dah. Baru belajar kelas tafsir 2-3 kali dah. 2 bulan. Belajar kelas ikut kuliah tafsir. Jadi keluar tu kerja dah salah orang dah. Kau tak macam ni, kau tak macam ni, kau tak macam ni. Dia 2 minggu baca Quran, dia dekat dengan Islam. Beriman dia. Kita macam tu lah. Belajar agama kan. Belajar agama tapi nak menjauh orang daripada Islam. Nak buat apa? Islam kan agama kasih sayang. Ambil. Lepas tu bila disebut tentang dakwah kan tuan. Dakwah ni lebih besar pada hukum. Dakwah ni semua orang dapat. Balighu anni walau ayah. Terus sebut lah. Ayat Quran sebut, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu ayat umum. Maksudnya dakwah ni, tauliah ni semua orang dapat. Tapi menghukum siapa yang dapat?
Kita tak dapat menghukum qadi, yang menghukum hakim, yang menghukum ulama. Dia orang yang layak menghukum, kita tak layak menghukum. Kan? Hukum pun skop yang begitu halus. Bukan yang tu lagi, dakwah dulu. Dakwah dulu. Bila kita ajak orang ramai dekat dengan orang, ramai dekat dengan agak-agak orang maksiat tak? Kan? Ada sikit. Kan? Zaman Rasulullah sendiri, bukan tak ada orang buat jahat. Ada yang mencuri kan? Yang berzina pun ada kan? Berapa ramai? Kan? Berapa ramai? Berbanding sebelum datangnya Islam, zina ni macam orang kata macam main bola lah kot. Tak ada apa dah. Arak ni macam minum air sejuk ya. Datangnya Islam, ada minum arak tapi tak banyak sikit. Bukan yang tak ada langsung. Tapi itulah tugas dakwah. Oleh kerana kita faham konsep ni, ya, seperti mana kata guru Imam Syafi'i, nahnu du'at walasna qudah. Kita ni sebagai pendakwah, dai, ajak orang dekat agama, bukan nak hukum orang dengan agama. Kalau kita menghukum orang, orang akan lari pada agama. Tapi kalau kita ajak orang dekat agama, orang tak lari. Tak? Sebab agama ni agama kasih sayang kan. Jadi kita tukar punya konsep kita. Daripada kita menghukum, baik kita ajak orang dekat dengan agama kan. Kemudian yang hikmah yang ke-274, berfikir itu pelita hati. Ya, daripada akal turun ke hati. Al-fikratu sirajul qalbi fa iza zahabat fala idha'ata lahu. Fikiran itu sebagai pelita hati, maka bila ia padam, maka tidak ada penerangan baginya. Kerana itu hati yang tidak suka merenungkan kebesaran, kekuasaan Allah, maka selalu gelap. Kerana diliputi oleh kebodohan dan tipu daya. Kalau kita berfikir dengan zat Allah, maka kita akan tertipu. Sebab kita tak tahu pun, tak ada ilmu pun tentang itu. Kita tak tahu yang mana barang ori, yang mana kita ada yang barang yang palsu. Tak ada ilmu pun. Orang jual jam, kan? Jam radu ke, jam yang mahal-mahal yang harga ratus ribu lah. Sekarang ni macam-macam lah nama tak. Kita ambil yang macam tu je lah, kan? Harga katalah lebih kurang harganya 100 ribu tak. Kita tidak ada ilmu tentang jam, tapi kita tahu jam lah. Dan kita tahu jam radu tu mahal harganya lah. Mari jumpa orang tepi jalan dekat lorong mana tak, seorang mamat ni bawa jam. Jam ni jam radu. Kita tengok, betul lah jam radu kan. Mahal ni, jam mahal. Ni mahal bang. Ini luar bang, 100 lebih bang, 100 ribu bang. Betul, aku tahu. Buat tengok kat Shopee, memang harga dia macam ni ya. Kan? Kita tak ada ilmu tentang jam. Dia pun jual kat kita, bang tengok bang, ini jam dia tunjuk lah. Kan? Dia tunjuk dalam ni ada tulis, ada logo radu, dia tunjuk. Kita pun percaya lah. Kan? Kita pun percaya. Dan okey lah, berapa dia jual? Tak apalah bang, dia pun nak pakai duit sekarang, saya bagi 5,000 cukup lah. Kita pun tahu harga 1,000 kan. Tapi kita tak ada 5,000, gaji dah masuk lagi. Tak nak lah, saya nak, tapi 5,000 tu rasa macam mahal sangat. Bang, ini jam ori bang, takkan nak ni? Yelah nak, tapi kurang lah sikit. Berapa abang nak? Tak lah, aku kalau 3,000 tu ada lah kan. Padahal dalam hati orang tu bodoh yang kau kan. Aku beli belakang listrik je pun kan. Dia beli kat listrik kan, dia pun jual 3,000. Kita rasa okey dah lah. Sebab dia dah tunjuk dah, ini lah. Kita pergi lah, dah beli tu dengan bangga pun kita pakai. Balik rumah, jumpa dengan kawan kita yang pakar jam kan. Pakar jam, memang tahu selok-belok jam. Dia memang berurusan dengan jam pun. Kita pun tunjuk, kau tengok jam aku radu, ori. Yelah nampak macam ori. Tengok jam lah. Dia buka tak, dia ambil kantar lah. Dia suluh tengok, ori. Berapa kau beli ni? Ini kalau kat luar 1,000. Bukan ada apa-apa, aku dapat 3,000. 3,000 okey. Sebab kawan tu nak mengecikkan hati kita tak. Kalau dia terang macam mana, kau cuba fikir logik lah. Kau beli kat mana? Aku beli kat belakang lorong tu kan. Kau agak-agak pun nak jual ke jam macam ni dari tepi lorong, dengan tak ada cover, tak ada apa. Kenapa kau tak tanya aku dulu? Kan aku tahu tentang tu. Kau tanyalah aku dulu. Buat pandai lah, dapatlah. Lebih gaji bulan tu kan. Makan Maggi je lah. Maggi pun mahal. Nak makan sardin ni lagi mahal. Nak adab je lah. Ilmu tak ada. Tu yang kita hari ni
Yang pada sangkaan kita ni, inilah agama. Tanyalah orang yang tahu, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tapi bila tak tanya buat pandai jadi gitu. Kan? Kerana itu hati tidak suka merenungkan kebesaran, kekuasaan Allah, maka selalu gelap kerana diliputi oleh kebodohan dan tipu daya. Hikmah yang ke-275. Al-fikratu fikratani, fikratu tasdiqu wa imani, wa fikratu syuhudi wa ayani. Fal'ula li'irbabi al-i'tibari wassani li'irbabi al-syuhudi wal-istibsar. Fikiran itu ada dua macam. Fikiran yang timbul dari iman, percaya, dan fikiran yang timbul kerana melihat kenyataan. Pertama, orang sampaikan kepada dia terus percaya. Ini awakaf iman lah. Yang kedua, dengan dia melihat baru dia percaya. Maka yang pertama bagi orang salik yang mengambil dalil, ada kalanya manusia menunjukkan adanya khalik ialah kerana ahli iktibar. Sedang yang kedua bagi mereka yang terbuka hijab hingga dapat melihat kenyataan dengan mata hatinya. Ya, kebesaran Allah Ta'ala tu ya, di samping ditunjukkan pada para Nabi, kadang-kadang kita sendiri pun berhadapan dengan keadaan-keadaan macam ni. Enggak? Allah Ta'ala bagi kita. Jadi kalau kita tengok dengan mata hati, kita akan nampaklah kebesaran Allah SWT. Kan? Tapi kalau kita tengok dengan niat yang lain, makanya dia akan jadi flau lah. Enggak? Kita baca Quran untuk mencari kebenaran, untuk menjadikan kita ni hamba yang baik, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Tapi kalau kita baca Quran, kita nak cari dalil-dalil nak mengena orang. Oh, ni dalil. Oh, ni kenapa ni? Kenapa? Oh, dalil kenapa ni? Sebab nak mengena orang. Makanya dapat itu je lah. Dapatlah pecah belah. Ya. Dan yang kedua ini berdalil. Ada yang menjadikan itulah yang menunjukkan adanya benda yang dijadikan. Yang pertama itu orang salik dari bawah ke atas, sedang orang yang majzub dari atas ke bawah. Yang majzub ni dia dah pasal dia hebat, atau dia terlungkup ke bawah. Kan? Dan cikgu tadi tak, baru kena belajar agama, baru belajar ni dah hebat dengan dah terjunlah kau ke bawah. Ada orang yang belajar hatinya ikhlas, dia rendahkan diri dia rendahkan hati dia. Nak belajar agama sebab aku nak ilmu, sebab aku nak beramal. Oh, bawah naik ke atas. Ya. Orang yang memikirkan, memperhatikan adanya Adam, makhluk, ada yang langsung melihat pada yang menjadikan. Sehingga ia berkata, kerana adanya pencipta, maka terjadilah yang dicipta. Sebaliknya, ada yang terpengaruh dengan bendanya, sehingga berkata, adanya ciptaan ini menunjukkan adanya pencipta. Kan? Bila mana orang, saya sebut tadi lah macam Megan Rice, dia dah tengok bukti yang ni baru dia percaya. Dia percaya tapi dia tak sangka Islam ni begitu hebat. Betul lah, taraf dia lah. Taraf dia lah. Dengan dia mencari bukti, baru dia nampak kuasa Allah. Orang beriman, dia tengok kuasa Allah itu. Ya, bukti tu tak tengok apa dah, sebab dia dah percaya, dia yakin. Kerja aku follow je, ketaatan. Ya. Ya, jadi itulah. Bila mana dua-dua benda yang baik, tetapinya untuk kita dapat hakul yakin itu, kita cuba hadapan, kita baca tadabbur ayat Quran dan kita beriman kepada Allah, itu lagi hebatlah. Ya, lagi hebat. Okey. Kemudiannya kita sambung lagi tuan. Surat penjelasan Ibnu Athaillah kepada muridnya. Ya, wa qala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'di ikhwanihi. Amma ba'du fa innal bidayati majalatul an-nihayati wa inna man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Berkata Ibnu Athaillah dalam surat ditulis untuk kawan-kawannya, amma ba'du, sesungguhnya bidayah ni permulaan, itu bagaikan cermin yang memperlihatkan nihayah. Nihayah ni puncak akhirnya. Sebab tu ada kitab tentang bidayah wa nihayah, kita yang cukup top. Dan siapa yang sejak mula bidayahnya selalu bersandar kepada Allah, maka pasti akhirnya nihayahnya akan sampai kepada Allah. Kemudian hikmah yang ke-277, wal mushtaghalu bihi huwallazi ahbabtahu wa sara'at ilaihi wal mushtaghalu anhu huwal muqsaru alaihi. Dan yang harus dikerjakan ialah amal ibadat yang kau sukai serta sekatan dalam melakukannya untuk taqarrub kepada Allah. Nescaya yang harus diabaikan ialah hawa nafsu dan urusan dunia yang akan lenyap, yang sering mempengaruhi. Bila mana kita sibukkan hati kita tergaruh pada Allah, maka
hawa nafsu kita pun kita dapat tundukkan. Nafsu pula kena ikut kita, dunia pula kena ikut kita. Kerana itu harus mengutamakan yang tetap kekal abadi, yakni Allah Ta'ala lah, dan mengabaikan yang sementara dan pasti musnah lenyap, dunia lah. Abdullah bin Isa al-Ghafiqi berkata, pada satu malam ketika saya berjalan ke Masjidil Haram Mekah, bertemu seorang yang sedang membersihkan tanah. Maka saya kira ia gila atau miskin kelaparan. Duk korek-korek tanah, duk sapu-sapu tanah kan. Lalu saya tegur, hai orang, untuk apakah kau main-main tanah? Jawabnya, apakah ini tanah? Sambil memberikan kepadaku segenggam. Tiba-tiba itu tepung. Maka tergerak dalam hatiku, ini seorang waliullah. Kemudian saya duduk mendekatinya sambil berkata kepadanya, doakanlah saya. Maka ia berdoa, semoga Allah memberitahu kepadamu kebesaran apa yang kau minta itu, sehingga ringan bagimu meninggalkan segala kepentingan dunia yang fana ini. Ya, lalulah kita minta doa pada orang soleh lah khususnya tak, orang yang soleh. Kemudian hikmah yang ke-78, wa anna man ayqana anna Allah yatlubuhu sadaqal talaba ilaihi wa man alima anna al-umura biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi. Dan bahawasanya siapa yang yakin bahawa Allah menuntut dan menyuruh kepadanya melakukan ibadat, pasti ia bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah. Dan siapa yang mengetahui bahawa segala urusan itu di tangan Allah, maka pasti bulat tawakal menyerah kepada Allah. Kan? Dia yakin bahawa Allah Ta'ala suruh dia buat ni, rukun Islam, semayang, puasa, zakat, semua ni tak. Memang betul, dia yakin Allah suruh, maka dia akan buat sungguh-sungguh. Ya? Hari ni kita bukan dapat yakin, tapi tak berapa nak yakin. Sebab dah aku semayang pun macam tu je rezeki aku, tak tambah, biasa je dah, biasa. Semayang pun biasa je lah. Tapi cuba kita ni sungguh-sungguh tak. Ya? Saudara kita di Gaza kan, memang berhadapan dengan Israel Natullah tak. Memang doa pun lain macam, sungguh-sungguh. Kita baca jugalah kunut nazilah, tapi kadang baca je lah. Tapi kalau memang sungguh-sungguh tak, minta bersungguh-sungguh ni kan. Dan siapa yang mengetahui bahawa segala urusan itu di tangan Allah, saya kan, yang menyerang kan, bila mana Hamas pergi Al-Qassam, dia serang Israel ni. Hari ni dah bunyi kan, Israel mula nak tawarkan, ya, nak gencatan senjata, nak buat 4 hari kan. Lalu saya sebut, bila Tel Aviv dah kena serang, dah nak diserang, dah kena usik, itu jam baru dia nak angkat tangan. Ya. Sebab kita tak tahu selama ni pun kekuatan Brigade Al-Qassam, Hamas ni macam mana. Sebab dia pun tak ada show off dekat, boleh tunjuk-tunjuk macam tu kan. Sebenarnya teruk Israel kena kan. Memang kena hantam teruk lah. Bukti apa? Bukti kita ambil pengajaran daripada kisah Amerika masuk ke Vietnam, Amerika masuk ke Afghan, teruk kena balon. Ya? Itu pengajaran dia. Ini pun sama. Ini pula tentang orang Islam. Dah lah orang Islam, orang yang dekat dengan Allah, mempertahankan tanah suci, lagi senang dapat lah kan. Jadi itu ya. Tapi memandangkan Israel ni, dia takkan menunjuk tunduk, dia pun akan berkata dengan megah, padahal dia ni dah teruk dah. Lepas ni ekonomi dia teruk. Okey, gencatan senjata ni ya. Bila gencatan senjata nanti dah tak perang kan, tukar tawanan apa semua, nanti okey, berdamai kejap, dia nak pulih ekonomi dia balik. Memang dia boleh cop duit. Berapa lama boleh cop duit? Sebab banyak negara besar dah tak pakai US dollar, euro dah lama tak pakai. Negara-negara Eropah dia orang pakai euro money. Kita negara ASEAN pun baru ni pun dah nak tukar lah. Bila mana kita berurusan dengan negara-negara ASEAN, dengan Thailand, dengan Indonesia, baik tak? Dengan Filipina, kita akan gunakan mata wang masing-masing kan. Tak pakai dolar. Betul? Siapa nak pakai dolar lepas ni? Kan? Dulu dia boleh lah. Sebab satu dunia pakai dolar kan. Sekarang kecok lah duit kau banyak-banyak, tak ada masalah. Sebab kami tak pakai duit kau, kami pakai duit kami. Kena pula esok masing-masing negara ASEAN sepakat nak guna dinar emas, jam terus ya. Sebab dolar kan kertas, tak ada nilai. Bila kita ikat dengan dinar emas, tu lungkup terus lah, habis. Jadi itulah kata tuan-tuan nak. Apa pun kita teruskan berdoa. Lah. Jangan kita ambaikan. Kemudian yang 279, wa innahu la budda li bina'i hadzal wujudi an tanhadima da'aimuhu
wa an tuslaba karaimuhu, dan bahawasanya bangunan dan alam ini pasti rosak, binasa sendi-sendinya, dan lenyap semua kesenangan barang berharganya. Ya, dalam surah Al-Zalzalah pun sebut idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila mana digoncangkan bumi ini dengan goncangan yang kuat. Itu dah sebut dah, inilah. Kemudian yang ke-280, fal'aqilu man kana bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna qad ashrafa nurahu wa zaharat tabashiruhu. Maka orang yang sempurna akal ialah yang lebih suka gemar pada apa yang kekal daripada yang rosak lenyap, kerana telah terang nur hatinya dan tampak tanda-tanda bukti nur itu seri mukanya. Ya, orang yang ada akal dia akan nampak benda yang kekal, iaitu apa dia? Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu kekal, baqa dak. Itu yang kita kena kejarkan nak dapat yang tu. Sahal bin Abdullah berkata, siapa yang senang pada sesuatu yang tidak layak disenangi, maka ia telah mendatangkan kesusahan yang tidak ada habisnya. Ya, kita kejarkan dunia, kejar memang tak dapat lah tak. Kalau dapat pun dapatlah sikit tak. Fasarafa an hadhihi ad-dari mughdiyan wa a'rada anha muwalliyan falam yattakhidha watanan wa lam ja'alaha sakanan. Maka ia memalingkan muka dari dunia ini dan mengabaikan dengan memejamkan mata dan berjalan terus meletakkannya di belakang, maka tidak menganggapnya sebagai tanah air atau tempat tinggal. Orang yang menjadikan dunia ni dia faham, aku transit tak, sekejap kat dunia ni sekejap, bukannya untuk kekal lama pun, sebab aku ada lagi, aku punya mission, aku nak pergi ke akhirat yang kekal abadi. Maka dia tidak menganggap dunia ni sebagai tempat tanah air dia atau tempat tinggal, transit saja tak. 282, bal anhada al-himmata fiha ila Allah Ta'ala wa sara fiha musta'inan bihi fil qudumi alaihi. Bahkan terus bangkit semangat ingin segera sampai kepada Allah dan terus berjalan menuju kepadanya sambil berharap pertolongan Allah untuk segera sampai kepada Allah. Lepas tu kalau orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik tak, kalau boleh, kalau dia meninggal dunia tak, segerakanlah tak. Sebab kalau dia boleh bercakap, dia sendiri akan tarik kanda, cepatlah sikit, orang lambat lah. Aku dah tak sabar nak masuk alam barzah ni tak. Nak tunggu-tunggu apa lagi, jalan je lah tak. Kalau dia boleh cakap, kan. Kalau kita boleh cakap, kita pula lompat lari, kan. Tapi itu segerakan, kan. Seorang yang baik, soleh ni dah segerakan. Abu Muhammad Al-Jariri berkata, siapa yang menyangka bahawa ada sesuatu amal perbuatannya dapat menyampaikannya ke tujuan keinginannya, baik yang tinggi atau yang rendah, maka ia telah sesat dari jalannya. Ya, dia ingat dengan amal dia tadi tu, saya ni dah semayang daripada kecil tak tinggal Quran, tak pernah tinggal, jadi takkan tak boleh syurga tak. Takkan tak boleh syurga tak. Jangan duk kira macam ni lah. Ya, dia bukan kira yang tu, dia kira dalam hati ni. Kalau selama ni kita buat amalan dengan ikhlas dan dengan penuh ketaatan, walaupun sekejap kita buat, ya, maka ni insya-Allah ada syurga lah. Ya, dia tak mari macam tu, ya. Saya ni tak pernah tinggal aktiviti surau apa semua saya buat ni. Ini yang kira yang tu. Lagi banyak kita beramal, lagi cantik hati kita. Itu betul. Tapi lagi banyak beramal, lagi hitam hati kita. Ya, maka ada something wrong lah. Kita rajin beramal, dalam masa yang sama rajin melihat kesalahan orang, rajin menghina perbuatan orang. Something wrong ni. Orang yang menjaga amalan kebaikan, hati dah bersih, dia akan mandang orang dengan penuh kasihan. Tak? Ya? Sebab tu Rasulullah berdoa, dan minta Abu Dhabi sama ada Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab masuk Islam, doa. Kan? Rasulullah tak kata pula, ya Allah, kau masukkan salah seorang umat ni, yang lagi seorang tu kalau dia tak masuk, ya Allah kau laknat dia, ya Allah kau hantam dia cukup-cukup. Tak ada pula. Kan? Ustaz sebutnya tu, Rasulullah minta kalau dapat dua-dua lagi bagus, tapi tak dapat dua, satu pun okey lah. Kan? Sebab Rasulullah melihat umat ni semua berpotensi untuk masuk syurga. Jadi kita kena ubah daripada kita jadi mata lalat, sudah tukar pada jadi mata lebah. Ya? Jangan lagi mata lalat lagi dah. Ibadah dah cantik, tapi mata lalat. Tak? Tukar. Ibadah cantik, mata lebah. Mencari kebaikan.
Tak, cari peluang nak ajak orang ramai-ramai ni. Dekat tak minta Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, tidak dapat menyelamatkan seorang itu amalnya sendiri. Yang ini tidak ada amal perbuatan yang dapat menyelamatkan orang lain. Ini Rasulullah beritahu kepada sahabat, sungguhnya kita masuk syurga ini dengan rahmat Allah, atas kasih sayang Allah. Kan? Rasulullah tanya kepada Rasulullah, walau anta ya Rasulullah, walaupun engkau Rasulullah, ya walaupun aku ni Nabi, aku masuk syurga tersebut bukan sebab amalan aku, sebab rahmat Allah. Walaupun aku ni Nabi. Ya, jadinya ya, jangan kita bangga sangatlah. Bila kita banyak beramal, kita menjadi orang yang bermata lebah, bagus. Tapi banyak beramal, jadi mata lalat, kita kena muhasabah dirilah. Kena refleksi diri dah. Patut dah selama ni rezeki susah nak masuk. Patut dah selama ni anak-anak susah nak dengar cakap. Patutlah aku dengan laki aku, dengan suami aku dah gaduh, ada benda tak kena. Pada aku rajin sembahyang, tahajud jaga, Quran jaga, duha tak tinggal. Kan? Tapi kenapa rumah tangga masalah? Rupanya kita punya mata lalat. Itu sebab dia. Hanya semua itu tergantung pada kurnia rahmat Allah SWT semata-mata. Kerana itu untuk mencapai segala hajat, tujuan harus langsung kembali mengharap rahmat kurniaan Allah. Betul lah. Yang 283. Famazanas mutiyatu armihi la yaqarru faqararuha daiman. Tasyaruha ila an anahat bi hadratil qudsi wa bisatil unsi mahalli al-mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadasati wal musyahadati wal mutala'ati fasarat al-hadratul mu'asyasha qulubihim ilaiha ya'wuna fa fiha yaskununa. Maka tetap terus kenderaan semangatnya tidak berhenti, bahkan tetap terus berjalan sehingga berlabuh berhenti ke Hadratil Qudsi di sisi Allah Ta'ala atas hamparan kesenangan, tempat berbisik, bermunajat, berhadapan, bercakap-cakap, musyahadah dan bertemu sehingga Hadratil Qudsi itu menjadi sarang hati mereka. Ke sana mereka kembali dan di sana pula mereka tetap tinggal. Semayanglah tuan-tuan. Bila kita semayang, kita berhadapan dengan Allah, bercakap dengan Allah, berdialog dengan Allah, merayu dengan Allah, merintih dengan Allah, mengadu pada Allah, ceritalah apa masalah pun kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merayu, merintih depan Allah Subhanahu, menangis. Sebab tu Allah kata, ya, biasakan diri kita ni solat menangis, berdoa menangis. Kalau tak boleh menangis, buatlah menangis. Ya, sebab air mata yang tumpah daripada hati orang yang hatinya betul ikhlas mengharapkan rahmat Allah ni, air matanya itu akan menjadi perisai bagi dia. Masuk neraka esok, air mata dia sebagai perisai dia kan. Semangatnya tidak padam bagaikan kenderaan yang tidak kunjung berhenti perjalanan kecuali setelah sampai stesen pelabuhan yang berupa Hadratul Qudsi, di mana Allah sendiri yang menyenangkan, membuka nur hati dan selalu di sisi Allah. 284. Faiza nazalu ila sama'il huquqi aw ardil huzuzi fa bi izni wattamkini warusuhi fil yaqini falam yazzilu ila al huquqi bi su'il adabi wal ghaflati wala ila huzuzi bis syahwati wal mut'ati bal dakhalu fi zalika billahi walillahi wa minallahi wa ilallah. Maka apabila mereka tiba di langit, yakni menunaikan hak kewajipan atau turun ke bumi yang bererti menurutkan hawa nafsu, maka keduanya itu dengan izin dan keyakinan yang mendalam. Kerana itu tidak menunaikan kewajipan dengan menyalahi adab atau kelalaian. Ya, jangan kita buat ibadat menyalahi adab, menyalahi syariat, menyalahi sunnah yang mana Rasulullah tunjuk macam ni, kita kona kat sini kan. Demikian pula bila menurutkan hawa nafsu, bukan semata-mata dorongan syahwat yang meluap atau kesenangan duniawi, tetapi mereka termasuk dalam kedua-dua bahagian itu dengan bantuan pertolongan Allah dan untuk keredaan Allah, menurut pimpinan Allah serta berharap kepada Allah. 285. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin
liyakuna nazari ila haulika wa quwwatika idza adkhaltani wastislabi wanqiyadi ilaika idza ahrajtani. Katakanlah, ya Tuhan, masukkanlah saya dalam kebenaran dan keluarkanlah saya dalam kebenaran pula, supaya tetap pandanganku bulat pada kekuasaan dan kekuatanmu, serta engkau memasukkan saya demikian pula penyerahan dan taatku melulu kepadamu ketika engkau mengeluarkan saya. Dalam apa keadaan pun Allah Ta'ala bagi kita nikmat, Allah Ta'ala bagi kita bala, ujian, tetap istiqamah tak minta Allah. Jangan pernah kita rasa bila dapat nikmat baru tak minta Allah. Bila kita diuji, kita rasa mood kita turun, rasa malas nak sembahyang. Tetapkan istiqamah. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, aku terima ujian ni, ya Allah. Kau bagi aku sakit, ya Allah, aku redha, ya Allah. Kau tarik rezeki aku redha, ya Allah. Aku tahu ini ujian kau, ya Allah. Kan? Tetap yakin dengan Allah. Mustahil Allah Ta'ala akan menzalimi hamba-hambanya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira yansuruni wa yansuru bi wa la yansuru alayya yansuruni ala syuhudi nafsi wa yufnini an dairati hissi. Dan berikan untukku langsung daripadamu kekuatan bukti yang membantu padaku dan membantu kawan-kawanku, dan tidak membantu nafsu dan musuh-musuhku. Membantu saya untuk mengenal kelemahan diri dari nafsuku dan melenyapkan saya dari kurungan perasaanku. Selalu minta bantuan Allah supaya dapat istiqamah dan untuk kesempurnaan hal dalam menghadapi jiwa, nafsu dan perasaan. Kemudian himah yang kedua 86. In kanat ainul qalbi tanzuru anna Allah wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Jika matahari memandang bahawa Allah itu tunggal dalam segala pemberian kurniaannya, maka syariat menyuruh harus berterima kasih syukur pula kepada sesama makhluk. In anishkur li wa liwalidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ayah bondamu. Luqman, surah Luqman ayat yang ke-14. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man la yashkuril qalila la yashkuril kasira wa man la yashkuril nas la yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, maka tidak akan dapat mensyukuri nikmatnya dan mensyukuri yang banyak. Dapat sikit komplain, ya, sikit apa orang tu banyak kan, komplain merungut, ya. Sedangkan sedikit itu ialah kecukupan kalau dia berkat lah, ya. Rezeki ini bukan kira banyak, rezeki itu kecukupan. Allah Ta'ala menjanjikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan bagi dia kecukupan. Bukan Allah Ta'ala akan bagi dia kekayaan, tak sebut pun, ya. Allah janji kecukupan. Anak 10, gaji 1,500, cukup. Kita jenuh fikir celah mana cukup ni, anak masuk universiti anak, tapi cukup kan, berkat rezeki dah. Gaji 20,000 dah, anak 3 orang je pun, tapi tak cukup-cukup kan. Setiap bulan ni pakai kredit saja dah banyak dah habis. Bagi seorang satu pula tu kat anak dia kan, enjoy kan, tak apa-apa dia buat kan. Balik rumah nak gaduh ya, jumpa dengan orang rumah kan, bukan nak elok gaduh. Cari rumah anak-anak kita mana, Alung mana? Alung dah keluar dah ni nak kereta tadi. Angah hari ni keluar naik motor. Ni nyacik mana, nyacik kecil ni keluar juga. Semua tak ada. Rumah punya besar kan. Ya. Kita nakkan kebahagiaan. Tak risah dah. Bukan salah orang kaya, tapi carilah orang tu rezeki yang diberkati. Demikian pula siapa yang tidak syukur terima kasih kepada sesama manusia, maka berarti tidak bersyukur kepada Allah. Dan orang memberi kita merasa tak? Hargai pemberian orang. Walaupun yang diberi itu pada kita, ini ada ambil dulu. Kan? Ambil ni. Sebab pemberian dia tu. Baik tak baik tak apa, tak ada masalah. Nak buang ke nak buang tu kemudian. Ya, yang penting jangan depan mata dia. Ini orang nak bagi kita barang, kita pun ambil. Itu masih
Dia pusing belakang, pung masuk sampah. Dia tengok air, ini jumpa dah. Ya. Dia ingat begitu. Hakikat yang sebenarnya bahawa segala nikmat itu hanya kurniaan Allah semata-mata. Sedang syariat mengharuskan manusia syukur, terima kasih kepada sesama manusia. Dengan Allah Ta'ala kita bersyukur, dengan manusia kita berterima kasih. Ya, dapat pekerjaan, dapat kemudahan, semua dah. Terima kasihlah. Syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya Allah, aku dapat rezeki hari ini dah. Kalau orang tak beli barang yang kita jual, mana rezeki yang dapat? Nah, asbab macam tu kan. Jadi berterima kasihlah. Terima kasih Tuhan kerana sudi beli barang dia macam tu lah. Jadi tentulah tuan. Syukur pada Allah, berterima kasih kepada makhluk. Wallahu ta'ala alam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas terjemahan Al-Hikam hingga ke hikmah yang ke 286. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada hikmah yang ke 287, iaitu manusia dalam menanggapi nikmat. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT sebab kelemahan dan kurangan ampun dan maaf dari kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa zuhna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.